Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menerangkan falsafah pendidikan barat, iaitu Reconstructionisme. Jadi falsafah ini adalah gabungan daripada perkataan re yang bermaksud kembali, manakala construct bermaksud menyusun atau membina. Jadi secara etimologi ia bermaksud membina semula. Jadi aliran Reconstructionisme ini adalah aliran yang berusaha untuk merombak struktur lama dalam pendidikan dan membina corak kehidupan budaya yang moden. Seterusnya, falsafah ini menekankan nilai-nilai murni dalam diri pelajar di sekolah untuk melahirkan modal insan yang berakhlak mulia, seterusnya melahirkan masyarakat yang harmoni. Jadi antara tokoh dalam falsafah ini adalah George Cowan, Harold Rock dan Caroline Pratt. Jadi mereka mengatakan bahawa sekolah adalah penting bagi mengubah sesuatu generasi ke arah pembangunan manusia dan menerapkan beberapa kemahiran dalam diri mereka. Tapi persoalannya, sejauh manakah pelaksanaan falsafah ini dalam pendidikan di Malaysia? Menurut ahli falsafah Reconstructionisme, sekolah dianggap sebagai pemangkin utama dalam meningkatkan keadaan hidup manusia. Maka sekolah dilihat sebagai satu wasilah yang amat sesuai untuk dilaksanakan bertepatan dengan matlamat mereka, iaitu untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial dalam kalangan masyarakat. Penekanan konsep kepelbagaian budaya dalam suasana sekolah dapat dilihat apabila di dalam kelas, para pelajar akan bertemu dengan rakan sebaya yang berlainan agama, budaya dan adat resam. Kesannya, para pelajar tahu bagaimana untuk menghadapi situasi permasalahan-permasalahan sosial ini kelak apabila pelajar tersebut keluar daripada sekolah. Pelbagai kempen telah dilakukan oleh pihak pentadbiran sekolah, iaitu kempen berhenti merokok di mana objektifnya adalah untuk memperjelaskan keburukan merokok kepada kesihatan dan kesan akibat ketagih merokok. Selain itu, kempen anti jenayah juga dijalankan di sekolah oleh pihak sekolah dengan menjemput pihak polis untuk membuat demonstrasi penangkapan jenayah di hadapan murid-murid. Dari segi kurikulum, kita boleh lihat perubahan demi perubahan berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia ini, yang mana KBSR pada awalnya digunakan dalam kurikulum pendidikan, tetapi sekarang telah diperkenalkan dengan kurikulum yang baharu, iaitu KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, yang mana telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan digunapakai sehinggalah ke hari ini. Dalam kurikulum ini, ia menekankan sains sosial, yang mana semua mata pelajaran perlu menekankan sains sosial ini, bukan setakat dalam pendidikan Islam ataupun pendidikan moral, tetapi subjek-subjek lain juga perlu menekankan sains sosial ini, seperti dalam subjek sejarah, ekonomi dan sebagainya. Dan kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah kajian sosial, yang mana mengandungi elemen kajian-kajian saintifik seperti pemerhatian, penyelesaian masalah, penerakaan, kaedah projek dan sebagainya. Kurikulum di Malaysia ini mengalami perubahan disebabkan mengikut perubahan waktu ataupun berfokuskan trend masa kini, yang mana selaras dengan cabaran semasa, yang mana ia memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan berkepimpinan bagi membolehkan murid dapat bersaing di peringkat global. Kurikulum ini juga merangkumi isu-isu kebangsaan dan antarabangsa, yang mana perlu didedahkan kepada pelajar tentang isu-isu yang berlaku sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Kemudian, kurikulum itu sendiri mestilah menggalakkan kemahiran dan mata pelajaran yang boleh mengenal pasti dan menyelesaikan masalah masyarakat. Mengapa pelajaran dan kemahiran perlu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah?
untuk melahirkan pelajar yang dapat menjadi penggerak utama dalam menyelesaikan suatu masalah-masalah sosial dan menjadi ejen utama dalam perubahan sosial. Kemudian, kokurikulum juga perlulah menggalakkan pembelajaran secara aktif dengan mengambil kira mengenai masyarakat masa kini dan masa hadapan. Pembelajaran aktif bermaksud kaedah PDP mestilah mengandungi elemen-elemen kajian saintifik seperti pemerhatian, penyelesaian masalah dan penerokaan. Metod pembelajaran juga lebih bersifat menganalisis permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Dalam pemilihan kaedah yang sistematik dan berstruktur, dapat melahirkan pelajar yang mampu untuk menjana pengetahuan dan berkebolehan untuk mencetuskan idea secara bernas dan rasional. Selain kokurikulum, murid dan juga sekolah, guru juga memainkan peran penting dalam membentuk corak budaya masyarakat di sekolah. Pada abad ini, guru bukan sahaja mengajar, bahkan mereka menjadi fasilitator, pengantara dan juga pemerhati pelajar di dalam kelas masa sesi pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Disebabkan kurikulum pendidikan di Malaysia telah menetapkan bahawasanya sesi pembelajaran adalah berpusatkan kepada pelajar, yang mana pelajar harus bergiat aktif di dalam kelas dan mampu untuk menganalisis, menghuraikan dan menyelesaikan masalah sosial. Semasa di sekolah, guru akan mendedahkan masalah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Pendedahan ini akan berlaku secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara guru pendidikan Islam ataupun guru pendidikan moral maupun guru subjek lain akan sentiasa mengingati dan menasihati pelajar supaya menjauhi masalah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat seperti rokok, buli, dadah dan sebagainya. Pada itu, guru menyediakan pelbagai metodologi pengajaran berdasarkan peringkat umur bersesuaian dengan tahap kognitif mereka, kerana tahap pemikiran murid adalah berbeza mengikut tahap umur, penerokaan dan pengalaman. Sebagai contoh, pelajar yang berumur 7 hingga 12 tahun didedahkan dan sekolah rendah didedahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan asas dalam setiap mata pelajaran seperti matematik, sains, asas kemahiran hidup dan sebagainya, supaya mereka bersedia untuk menggunakan ilmu asas tersebut ke peringkat seterusnya. Semasa sesi pembelajaran formal, guru akan memberi tugasan kepada pelajar untuk menganalisis masalah sosial serta pelajar akan menyatakan faktor dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya, guru dapat membentuk pelajar menjadi masyarakat yang berakhlak mulia dan menjauhi kejahatan.